إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, ada pun segala sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu 20 juga, iaitu segala lawan sifat yang wajib itu. Alhamdulillah, syukur pertama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, iblah ihsan dia semata-mata bagi pada kita, dapat kita masih hidup hingga ke pagi ini. Alhamdulillah. Dapat Islam kita sejak kecil lagi. Alhamdulillah. Dapat dengan Islam itu jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk hidup dengan cara Islam. Alhamdulillah. Jadikan kita boleh ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Alhamdulillah. Yang lupakan kita pula untuk belajar memahami agama dia. Alhamdulillah. Dijadikan kita bersungguh pula untuk mentauhidkan dia. Alhamdulillah. Beri kita kelapangan masa, berbagai hikmah dan cara untuk dapat kita duduk suasana macam ni bersama untuk meneruskan bacaan kitab daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ni. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan meneruskan perbincangan kita daripada kitab ni. Di sebelah tertib ni kita nak masuk pula bicara sifat di sebalik daripada 20 yang lepas, atas namanya sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Adapun segala sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala, dan bila sebut mustahil dalam bab ilmu tauhid ni, mustahil mesti mustahil akli. Wajib kita belajar lepas 20 tu tak dikatakan wajib, melainkan wajib akli. Wajib akli dengan mana mesti, tak dapat tidak, tak tergambar pada akal kita, tak bersifatnya Allah Ta'ala dengan perkara tersebut. Itu adalah istilahnya wajib yang lepas. Wajib yang tu dipanggil wajib akli. Dan tentulah mustahil pada Allah Ta'ala, prinsip kita belajar asal bab ketuhanan ni, mustahil pada Allah Ta'ala apa saja sifat kekurangan yang tak layak dengan ketuhanan, ataupun istilahnya yang membatalkan sifat ketuhanan dia, yang tu naklah dinyahkan, dibersihkan, ditanzihkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia ilah, kita dah mengaku dengan la ilaha illallah ni Allah juga ilah. Selain pada Allah Taala bukan ilah. Bila ilah ni mestilah dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti
berhajat pada dia, barulah layak untuk dia jadi ilah. Allah memang layak untuk jadi ilah, dan dialah satu-satunya ilah. Tentulah takkan ada pada dia apa-apa sifat-sifat kekurangan. Kekurangan pun mesti kekurangan nisbah dalam bab ketuhanan. Pasal tak sama antara sifat kekurangan pada makhluk dengan kekurangan pada bab ketuhanan. Atas kita bicara Allah ni ilah, tentulah sifat kekurangan yang tak munasabah pada dia ni mesti sifat kekurangan dalam bab ketuhanan. Satu, dia punya kayu ukur untuk menilai apa yang mustahil pada Allah Ta'ala dengan apa mustahil dekat makhluk ni, dia berbeza dari sudut ataupun dari konsep. Apa yang dikatakan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, itu juga nak dinyahkan, dibersihkan, tanzih daripada Allah Ta'ala apa yang dikatakan sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Macam mana pun kita beruntung, nasib baik, Alhamdulillah, dapat rezeki kan bertemu dengan satu zaman yang didahului oleh kita para ulama yang pakar-pakar dalam bab ilmu akidah ni. Mereka telah merumuskan kat kita apa sifat yang istilahnya wajib, dengan mana pasti inilah sifat Allah Ta'ala, tak mungkin akan ada di sebaliknya. Masa yang sama telah disyarahkan dan disenaraikan oleh mereka apa yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala dalam bab ketuhanan. Ini kita baru nak masuk apa yang dikatakan sifat mustahil itu. Bab ni kalau ikut tak susah lah, dia tak heavy, taklah rasa macam beban sampai tergeliat otak bobi bahasa gitu kan. Ada orang kata itu tergeliat otak katanya, tergeliat neuron otak. Dia bukan tergeliat tu, tak biasa jumpa, tergeliat lah sikit. Kalau dah biasa jumpa mangli pula, alamak senang punya pun tak boleh faham. Dia kata gitu pula kan. Dia macam kita tengok orang duk main ular tu lah, tengok bomba tu, bukan saja ahli bomba lelaki, ahli bomba perempuan ni, ular tu dia boleh cium lagi ular tu. Alah, kita tengok, kita kalau kata mabuk ketum ke apa dia ni, cium ular ni, boleh je, ada masalah pun. Tergeliat neuron otak kita tengok dia cium ular, ada tergeliat. Ni Allah biasa, sudah biasa. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita, cuma syaratnya bersungguh je. Bila bersungguh ni, benda yang kita tak sangka boleh jadi pun boleh jadi, benda yang kita sangka tak boleh siap pun boleh siap, benda yang kita tak sangka boleh dapat pun boleh dapat. Syarat ni istiqamah, bersungguh. Ada kesungguhan, bukit yang tak boleh daki pun sampai. Bayang tengok ada orang boleh sampai gunung Everest, puncak tu pacak dia ke. Kalau kita, alah, mana Lenggong apa yang tinggi, tak ada bukit tak? Bukit Sapi, namanya Bukit Sapi tak? Ada bukit Lanang Teh tu, Lanang Teh dulu, Teh Lenggong dulu ya. Biasa naik? Tak biasa naik pun. Boleh ke naik? Boleh je, tapi dah tak pernah terfikir. Yang itulah kan, kata kalau ada kesungguhan macam mana, Gunung Everest baru sampai, tambah ladang Teh Lenggong tu. Bila ni kau tak kena, ada lagi dah teh. Ada dulu tak juga minum Teh Lenggong kan. Tu ada alam makhluk ni berubah, ada, tak ada. Yang kekal ni Allah Ta'ala. Jadi kita nak belajar sempurna ni, belajarlah kenal Allah Ta'ala supaya kita boleh faham ke dia. Apa hari mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala cinta ke dia. Cuma nak cinta ni, ayat cinta tu kat kita ni belum gila nak cinta. Pasal nak cinta ni, tahap kenal ni, tahap gila dah wafi bahasa itu. Faham sungguh dan kawan Ta'ala. Orang yang benar beriman betul-betul iman ni, isyarat Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang betul-betul beriman ni, yakin ke Allah Ta'ala ni, dia akan sangat kasih cinta ke Allah Ta'ala. Cinta tu apa? Jatuh hati sangat ke Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala bagi kita tu. Macam mana pun dia punya jalan untuk dapat cinta kasih tu, belajar, faham. Lepas tu ada latihan kena buat untuk zikir dan fikir ke Allah Ta'ala sampai sedarah daging sebati tersentuh hati kita. Dengan tu nanti baru boleh datang kenal, ingat. Lepas tu baru dia datang minat,
Kasih, lepas tu bau. Kasih gilanya. Allah Ta'ala. Pasal apa nak kena kasih Allah Ta'ala? Kita tak ada, dia bagi ada. Masya Allah. Patutnya memang kena kasih. Tapi belum lagi kita tahap tu. Tuan tak apalah, dah sampai. Oi. Tolong doa lah sama untuk saya. Saya ni Allah lemahnya. Itu yang nisbah ilmu kena sambung belajar. Apa dia? Setelah selesaikan 20 perbincangan yang terakhir mengenai ta'aluk, suluhi, tanjizi, mana daripada sifat ma'ani yang ada ta'aluk, tak ada ta'aluk, apa yang ada sepatutnya berta'aluk, tak sepatutnya berta'aluk, tu apa dia? Dia memahamkan dengan sempurna tu. Macam mana pun, pasal kita belajar ni rumusan. Seluruh bab daripada perbincangan Quran hadis tu, ulama kita dia boleh buat parti dengan istilah. Tu yang kot tergeliat neuron otak tu kan. Pasal bayanglah rumusan. Jadi orang yang kalau baru terhege-hege nak belajar baru jumpa 2-3 hadis, memang dia tak boleh fahamnya. Kita ni kalau boleh faham ni maksudnya apa? Memang kita boleh faham seluruh isi Quran hadis. Pasal dia dah bagi formula. Formula tu dia dah bagilah. Kalau cerita mungkin pun yang terdekat kita bicara situlah. Mungkin mana nak panggil mungkin maujud, mungkin yang ma'dum ba'dal maujud, mungkin yang sayujad, mungkin ilmillah annahu lam yujad. Nak kenal kategori 4-4 tu bukan senang tu. Tapi mereka telah mengklasifikasikan kat kita dengan nama, istilah. Lepas tu mana ta'aluk tak ta'aluknya, mana yang ada suluhi qadim tak suluhi qadim, mana yang sekarang ni duk tanjizi hadis, mana yang tu ta'aluknya adalah bakal berlaku nanti bila Allah Ta'ala bagi jadi, barulah jadi suluh tanjizi hadis. Sekarang ni belum jadi tapi layak Allah Ta'ala buat, itu dipanggil suluhi qadim. Dia cerita syiah dengan istilah. Masya Allah. Yang tu kot beban sikit. Tapi nak kata beban sangat, tak. Tiang bila makin faham, tambah pula rajin pula zikir sampai dah sedarah sedaging. Masya Allah. Memang bukan orang lain, kita sendiri nanti kita akan rasa sebut Allah ya, maka ada sesuatu terkesan dalam hati. Khasnya bila dah faham macam ni, antara disiplin dia untuk banyak boleh terkesan di hati, disiplin dia apa? Kena banyak zikir. Memang kena banyak zikir. Kurang zikir, kurang akan terasa di hati. Lagi banyak zikir, dengan tu Allah Ta'ala mudahkan untuk hadir di hati. Memang prinsip ulama kita sebut di mulut ni, inilah salah satu jalan untuk hadirkan di hati. Tentu atas fiqah pun, kita nak hadirkan semayang misalnya, sunat talaffuz bin niyat. Sunat kita berlafaz dengan niat. Tu yang diajar oleh ulama kita, usalli pada zuhri, pada subhi, asri, maghribi, usalli sunat tahajudi, sunat al-witri, sunat al-duha. Supaya senang hadir hati. Usalli ala hadzal mayyit fardal kifayati arba'a takbirat, fardal kifayati lillahi ta'ala. Semua tu dia ajar satu-satu berlafaz tu. Berlafaz. Pasal apa? Supaya boleh hadir kat kita, hati tu jelas, bersuluh, terang, nyata apa yang nak dibuat dengan pasti, tanpa ada sebarang perkara yang diragui. Ni aku nak buat. Yang tu bab solat fiqh untuk praktikal ni tu. Ni bab akidah. Itu yang apa kalau nak sebut, apa yang nak disebut, apa yang sepatutnya dipaham, apa sempadan-sempadan khasnya atas kita bicara ta'aluk tu, mana yang ta'aluk kudrat, iradat, ilmu, ayat tak ada ta'aluk. Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, 6 sifat mani tu. Mana ta'aluknya, mana yang panggil suluhi, mana tak ada suluhinya, mana tanjizinya, mana tanjizi qadimnya, mana tanjizi hadisnya, mana istilahnya ni selayaknya, mana yang azali lagi, siap dah perkara tu, mana yang ada tak ada lagi. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk, kelayakan tu ada pada Allah Ta'ala, tapi dia tak laksanakan lagi. Sebelum dilaksana nama apa?
Bila dia laksana nama apa? Itu je bincang kita. Ta'aluk sebenarnya. Kalau tak sebut dengan istilah ta'aluk pun, Allah. Kalau tak sebut dengan istilah ta'aluk pun, kita punya maklumat mesti faham. Kan? Sebelum buat makhluk ni, Allah, kita memang iktiraf layak dia nak buat makhluk macam mana rupa, macam mana kehendak dia. Kan macam tu kan. Istilahnya apa? Suluhi qadim. Itu buat apa suluhi qadim tu? Sama dia ke basar dia ke ilmu dia ke kudrat dia ke iradat dia ke apa? Tentulah buat kudrat dia. Pasal dia layak untuk kuasa dia nak buat apa saja kehendak dia. Itu layak. Dia belum lulus lagi. Pasal Allah sebelum dia buat sesuatu yang sabit hanya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Makhluk tak ada apa pun lagi. Jadi kalau nisbah kudrat, suluhi qadim. Iradat pun ada suluhi qadim. Tapi nisbah iradat, tentu dia dah pasti buat keputusan apa dia nak buat azali lagi. Takkan dia baru nak buat keputusan. Subhanallah. Itu yang satu macam mana bicara lepas. Yang tu yang malam tadi kita tak baca tu, pasal kot boleh rehat sikit, fikir sikit, renung sikit apa sepatutnya dapat. Kalau tak fikir, tak renung, tak mutalaah pun, harapannya dengan keinginan kita nak belajar, terus nak dengar ni, walaupun orang kata apa, ada benda yang kadang kerdil sangat kesungguhan kita untuk mengaji ni, mudah-mudahan dengan usaha kerdil tu dia mudahkan kita untuk faham. Amin ya rabbal alamin. Jadi seterusnya kita nak belajar ni, adapun segala sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu 20 juga. Jadi kita nak belajar ni perkara di sebalik sifat 20. Kaedah sebut ulama, kenapa kena belajar mustahil ni? Kerana belum tentu dengan kita faham hak wajib, sebenarnya kita dah faham hak mustahil. Belum tentu. Prinsip saya ngaji tu guru selalu syarah, dia kata prinsip kita belajar bab mustahil ni, walaupun kalau ikut ada benda yang understood lah, dah kata dia wujud, takkanlah dia tiada. Walaupun begitu, kena belajar juga sebut dengan tentu, pasal bahayanya salah dalam bab akidah berbanding salah dalam bab fiqh. Bahkan dalam bab fiqh pun kita belajar ada rukun dan syarat, ada perkara yang membatalkan dalam setiap ibadat. Bukan saja bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat pun kalau sabit hukum apa yang boleh membatalkan untuk pelaksanaan hukum tersebut. Walaupun satu sudut dah sabit kesalahan, mencuri ke, merompak ke, zina ke, minum arak ke, walaupun dah sabit, kena faham juga apa dia benda yang boleh membatalkan hukum tu daripada untuk dilaksanakan. Kena belajar. Untuk apa tu? Pasal kesilapan, kalau nisbah bab jinayat, kesilapan menghukum adalah salah besar. Itu kesilapan bagi hukum bab jinayat. Orang ni katalah memang sabit kesalahan jinayat, tapi ada benda yang meragukan untuk dijatuhkan hukum pada dia. Habis-habis kita jatuhkan juga hukum tu. Bahaya tu. Saya silap tengok, tak sepatutnya jatuh hukum, tapi tangan dah kudung lah macam. Jadi itu yang kena belajar, apa dia yang menyebabkan sabit hukum, apa yang boleh membatalkan hukum tersebut daripada dilaksana. Fiqh pun ada macam tu, takkan berakidah tak ada. Satu, kalau kita tengok orang yang pahaman-pahaman yang sesat tu, dia tak ada sepadan mana boleh, mana tak boleh, mana betul, mana tak betul. Tengok macam tak ada. Pasal saya punya pengalaman dengar buat duduk mengajar, tak adalah dengar rajin sangat kan, tapi duduk dengar apa dia cerita, dia macam tak ada sepadan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tak ada. Macam tak ada. Macam tak ada. Yang tengok yang tak boleh ni bab akidah tak mesti sebut pun, tapi bab fiqh semua tak boleh. Bid'ah itu je keluar je. Bab tauhid ni yang kita kata tak boleh, pada dia boleh. Kan pelik. Pelik tahu saya apa? Pasal duk tengok dia orang tak ada display sifat mustahil. Tak ada. Tak tahu, saya tak pernah dengar. Dia tak pernah dengar saya tak pernah dengar dia orang kata mustahil Allah Ta'ala ada juzuk anggota.
Ada sebab kita tengih dia tu baru dia nafi. Jadi takkan kita kata Allah Ta'ala ada tangan macam tangan kita, tak pernah kita cakap macam tu. Takkan nak kata Allah Ta'ala tak ada, kita tak pernah cakap macam tu. Memanglah kau tak pernah cakap macam tu, tapi kau tak menafikan dengan perkataan kau sendiri. Bila kita bubuh dia bab-bab yang mutasyabihat, dia duk faham dengan zahir ayat tu, baru dia kelang kabut. Dia kata, takkanlah kita nak kata Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Baru dia kelang kabut. Tapi macam mana pun, dalam dia kata tak sama dengan makhluk tu, dia masih lagi menyamakan Allah Ta'ala. Allah ada muka, muka yang layak dengan dia. Takkanlah muka Allah Ta'ala serupa dengan muka kita. Dia tak faham lah. Dia kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tapi Allah Ta'ala ada muka, tapi muka yang layak dengan dia. Benda je kau ni. Jadi dia tak faham disiplin apa yang selayaknya, apa yang tak selayaknya. Yang kita Alhamdulillah, kita ikut disiplin ulama-ulama kita yang pakar dalam bab akidah ni atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang atas rumusan Asy'ariyah Maturidiyah ni, mereka telah cermat sungguh sempurnakan apa yang sepatutnya kita kena belajar, kena faham. Ni yang kita nak masuk pula setelah kita lalu bab-bab wajib, nak faham pula satu persatu apa yang nama mustahil. Bila mustahil pun sekali lagi sebut mesti mustahil akli, dia bukan mustahil adat. Bila mustahil akli ni yang mana tak mungkin boleh terima perkara ni sama sekali. Tak mungkin ada kebarangkalian boleh kot sekali-sekala jadi macam ni. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Jadi tentulah segala sifat mustahil ni atas 20 dulu yang wajib, ada 20 ni yang mustahil ni 20 juga. Iaitu formula dia tentulah segala lawan sifat yang wajib itu. Istilah lawan ni opposite daripada makna sifat 20 lepas. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Bahkan isi kaedah untuk kita berjalan sebagai hamba atas muka bumi ini, sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala tu, itulah asal sifat kita. Elok je tu. Sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala tu, itulah asal sifat kita. Dan juga atas kaedah ulama-ulama kita ajar, selagi kita tak boleh merasa tu sifat asal kita, sehingga menang sifat yang ada Allah Ta'ala beri kat kita ni, yang Allah Ta'ala zahirkan sempurnaan dia, kesempurnaan Allah tu Allah Ta'ala zahir kat kita. Dan juga pada makhluk-makhluk lain, kita duk rasa kat kita ni hak kita, apa yang ada hak makhluk lain tu, hak makhluk tu, sampai rupa tak sedar lalai mangli kita kepada siapa Allah yang dia lah mencipta kita dan seluruh makhluk. Kan masalah. Itulah antara masalah akidah. Masa bila kita belajar akidah ni, sepatutnya satu perkara yang akan terhasil daripada kita apa dia? Sentiasa rasa bertuhan. Itu kot bahasanya. Sentiasa rasa kita ni tidak ada apa-apa pemilikan. Pemilikan apa? Pemilikan diri, sifat, perbuatan, perbendaharaan, bahkan semua tu anugerah daripada Allah, pemilik segala perbendaharaan, pemilik segala makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Pasal dia yang cipta, tentulah dia milik. Kita ada cipta apa? Biji pasir pun tak boleh buat, setitis air pun tak boleh cipta. Allah, semua makhluk ni adalah ciptaan dia. Bila dia khalik, tentulah dia malik. Itu istilah. Bila dia mencipta daripada tak ada kepada ada, tentulah kita ni milik dia. Dia pemilik langit bumi. Dia malikus samawati wal ard. Dia pemilik apa yang ada langit bumi. Begitu juga wama bainahuma, begitu juga segala alam ghaib, arash, kursi, lauh mahfuz. Allah ni dia Rabbul Arshil Azim. Dia yang menjadi, dia yang memilih, dia yang mentadbir sehingga arash yang istilahnya sangat besar, gagah, makhluk yang Allah Ta'ala buat nama arash ni. Nisbah dengan Allah Ta'ala, siapa arash ni? Makhluk Allah. Siapa Allah? Rabbul Arsh. Tuhan yang menjadikan arash, dia memilih arash, dialah mengurus, mentadbir arash. Takkan ada arash melainkan Allah lah yang bagi jadi arash.
Atas kita bicara bab yang lepas, arash ni apa? Asal tak ada. Layak Allah Ta'ala nak buat arash. Termasuk dalam suluhi qadim dia. Bila dia buat, itu Allah Ta'ala tanjizkan kehendak dia nak cipta arash. Dia tanjizikan, tanjizi hadis. Tanjiz, laksanakan dia, luluskan, dia cashkan kehendak dia dengan kuasa dia untuk jadikan arash tu, dia buat arash. Macam mana proses dia buat? Ada benda tak pernah dicerita kat kita. Beriman saja, memang semua makhluk adalah ciptaan Allah Ta'ala. Walaupun kita tak tahu secara detailnya apa Allah Ta'ala buat. Tapi wajib iktikad, makhluk adalah makhluk. Makhluk adalah makhluk. Jadi nak sebut prinsip, kaedah kita belajar bab ilmu tauhid ni sampai kita faham betul-betul apa yang sifat Allah Ta'ala nafikan dan tanzihkan daripada apa tak selayak oleh dia. Dan kena kenal pula masa yang sama kat kita. Siapa kita, apa asal sifat kita. Dan jangan sama sekali mendakwa apa yang tak selayaknya ke kita seolah-olah itulah kita punya. Itu masalah. Begitu juga apa yang tak selayaknya didakwa pada makhluk untuk mengiktikadkan bahawasanya makhluk memiliki sesuatu yang tak sepatutnya dimiliki. Kita duk iktikad yang ni dimiliki oleh makhluk. Ni masalah bagi kita. Kerasnya tahu mana? Makhluk memiliki diri dia sendiri. Makhluk memiliki diri dia, zat dia. Hatta makhluk tu kita ataupun keliling kita ni, makhluk ni, zat makhluk memiliki mudarat dan manfaat. Tak mungkin. Zat makhluk pun tak boleh ada sendiri. Kita mana boleh ada sendiri? Takkan kita memiliki sifat kita sendiri? Takkan kita memiliki daya upaya kita sendiri? Takkan kita memiliki apa yang kita telah usahakan dengan tu dapat anugerah ilahi, kita dah rasa ni milik mutlak aku sendiri. Mana maunya. Inilah kegagalan kita hidup atas muka bumi ni. Inilah punca dia. Punca apa? Punca tak faham akidah. Punca tak jelas akidah. Tak, orang kata apa? Memang tak jelas pun. Kalau kita jelas akidah siapa kita, siapa orang Ta'ala, itu yang asal saya nak sebut. Kena kenal sekenal-kenalnya Allah, apa sifat dia, apa mustahil pada dia. Dan di sebalik tu kena kenal juga kita, apa yang asal kita. Lepas tu jangan sama sekali mendakwa apa yang tak sepatutnya ke kita tu kita rasa kepada kita. Bila kita merasakan apa yang tak sepatutnya ke kita, kita rasa mutlak kita punya, sama ada sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia, yang tu yang akan jadi masalah dalam hidup kita. Bukan masalah sikit, masalah besar. Dia tengok atas apa masalah akidah. Kalau sampai tak ada sedar langsung pada Allah Ta'ala, menafikan Tuhan langsung. Kita yang duk sedar Allah Ta'ala ada pun duk lalai-lalai juga. Sampai ada ketika-ketika memang lalai gilanya kita pada Allah Ta'ala. Ketika-ketika tu pun bukan sekali dua, hari-hari duk berlaku apa? Berlaku kesalahan akidah kita ke Allah Ta'ala. Macam mana kesalahan akidah? Satu, tak rasa kita ni dimiliki. Duk rasa memiliki. Nah, elok semua. Kita tak rasa dimiliki, duk rasa memiliki. Habis tu apa? Maksudnya kita tak hidup sebagai hamba. Jangan saya buat misal, memiliki, dimiliki. Kita tak, kalau seorang isteri, dia tak rasa sebagai isteri, tapi dia rasa macam dia boleh perintah suami dia apa benda dia nak buat. Macam hari-hari semua timing tinggi je. Abang, dia punya timing tu macam tu lah. Dia takkan kata, abang, abang nak suruh saya masak apa ni? Dia takkan turun punya suara dadak ni. Dia kata, abang, saya suruh beli nasi lemak. Ini abang beli tak? Bila abang nak pergi beli? Oh, dia punya nada. Maksud apa? Maksud apa? Dia tak rasa dia isteri. Dia tak rasa macam tu. Tambahlah dia gaji besar. Oh, sorry, siapa gaji besar? Sorry. Kadang-kadang ada juga gaji besar. Tak. Dia faham dia siapa. Gaji besar tu tak menyebabkan tinggi timing dia. Bahkan saya isteri menggolek luka, digolek luka. Besar apa pun saya tak boleh gunakan apa yang ada pada saya tanpa keizinan abang.
Sampai macam tu. Memang harta tu saya punya. Tapi kalau abang tak bagi saya keluar rumah pun, saya boleh buat apa dengan kenderaan saya kalau ada 10 buah biji Ferrari sekalipun. Saya ada jet peribadi. Abang kata aku tak izin kau keluar. Apa yang daya upaya dia pada saya? Saya isteri abang. Itulah hamba. Cuma yang tu isteri. Makhluk je sama. Kita memiliki ni khazanah langit bumi ni, kita punya ni. Apa yang ada kat aku? Semua ni amanah. Tak rasa buat amanah rakyat tak apa, tapi amanah Allah Taala. Mata aku amanah, jangan kata semua perbendaraan ni. Telinga ni pun kalau benda yang tak boleh dengar, kita dengar. Mulut ni benda tak boleh bercakap, kita bercakap. Yang ni pun salah. Tambah benda-benda semua tu akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada. Apa pasal boleh jadi sifat gambaan ni? Dia kenal siapa dia? Dia kenal siapa asal usul dia. Khasnya kita tu lah, kita kenal siapa kita, apa asal usul kita. Yang sifat mustahil pada Allah Ta'ala ni, inilah sifat asal kita. Satu nak kena faham sifat mustahil ni pada Allah Ta'ala. Jangan sama sekali hak mustahil ni nisbah pada dia, bahkan wajib tanzihkan dia. Bahkan sifat mustahil pada dia ni, inilah kena rasa, inilah aku punya. Pertama apa dia? Iaitu lawan bagi sifat wajib. Pertamanya Adam. Ini sifat mustahil lah. Adam artinya tiada. Jadi Allah dah ada, tentulah mustahil tiada. Tak mungkin ada dan tiada berlaku dua kali. Bila Allah dia ilah, dia ada, selain pada Allah Ta'ala, asal dia tak ada. Jadi kita asal tak ada. Satu atas kita belajar lepas, bawujud Allah, sabit zat Allah, makhluk sabit zat makhluk. Di atas sifat wujud ni, sifat khas Allah Ta'ala yang dia saja wajib wujud. Kita asal tak wujud. Semua makhluk tak wujud asalnya. Semua makhluk ni asal dia dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam maklum Allah Ta'ala. Memang kita asal tak wujud pun. Allah Ta'ala nisbah dalam ilmu dia, kehendak dia memang jelaslah siapa kita dalam ilmu dia dan kehendak dia. Tapi kita belum dizahirkan lagi. Jadi kita ni apa? Asal kita tak ada. Tak ada tu asal kampung halaman kita. Bupi bahasa itu. Tak ada tu asal kampung halaman kita. Jadi ni bila ada macam mana? Bukan kita yang datang sini, Allah yang mendatangkan kita. Kalau kita bukan orang Lenggong, tiba-tiba ada orang ambil kita, boleh duduk Lenggong macam bukan asal kita. Itu bukan boleh tunjuk besar kepala. Siapa? Kau bukan orang sini, kau duduk sini pun dipanggil lah. Contohlah yang tunjuk besar kepala. Memang kau ditunjuk besar kepala kan? Tambah pula kau bukan asal ada kat sini tau. Kau asal tak ada tau. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, kata Allah. Aku yang cipta kau ni dulu tak ada benda pun tau. Bahasa kasarnya itulah. Orang baru tersentak itu. Aku ni tak ada dulu. Orang yang kalau nak dapat hidayat, mula-mula dapat hidayat, dia tersentak tu memang dia menangis gila ni. Ya Allah, aku lupa, aku tak ada dulu. Engkau yang adakan aku. Menangis gila tu. Ya Allah, baru aku sedar hari ni aku makhluk. Engkau yang jadikan aku. Memang dapat hidayat tu, cuma tengok lepas tu apa pula jadi. Takat tak pakai tudung, lepas tu jadi ustazah pula. Kacau. Siapa tu tak tahu lah. Selalu duduk menyanyi wah. Lepas tu dapat hidayat. Lepas tu macam mana? Tak pergi kenal Tuhan juga. Jadi Wahabi pula. Jadi mereka tak kenal Tuhan. Walaupun satu sudut nak ada perubahan, tapi perubahan itu tak betul-betul dengan ada sepadan yang betul, khasnya dalam bab ketuhanan yang menyebabkan sah akidah dia dengan Allah Ta'ala. Betul perjalanan hidup dengan Allah Ta'ala. Satu, dah dapat hidayat tu suku, apa dia? Mesti kena duduk bawah asuhan guru yang betul. Betul akidah ni paling besar sekali. Untuk kita lalu atas kehidupan ni benar-benar menzahirkan diri sebagai hamba, mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai ilah, yang tak akan ada sebarang akidah kita tercedera ke Allah Ta'ala
Dan juga kita berjalan ni pun dalam keadaan tak ada sebarang akidah tercedera kat kita ni yang apa kaitan kita dengan Allah Ta'ala. Jangan ada cedera langsung. Tak boleh ada calar sikit pun. Turut bahasanya. Yang ni yang kita duduk bawah pimpinan Tok Tugu para ulama, mujurlah. Alhamdulillah. Takkan boleh buat sendiri untuk jadi hamba ni. Tuan saya tak tahu. Saya makan lama mengaji, kalau tak ada guru mengajar, memang out lah kita. Mujurlah kita berguru. Mujurlah kita dipertemukan dengan orang yang boleh bawa kita jangan salah. Mujurlah. Alhamdulillah. Baik. Jadi asal sebutnya Adam. Yang ni adalah mustahil pada orang Ta'ala. Inilah asal kita. Aku tak ada. Ya. Bila aku tak ada, kena zikir lah tu. Aku tak ada. Ni ada. Aku tak ada. Ni ada. Aku tak ada. Nak zikir tu. Zikir. Apa saya apa tu? Supaya nak sedar orang kita asal tak ada. Ni ada. Allah bagi ada aku. Nak datang ke akidah tu je. Pasal kita duk rasa kalau aku ada, tu yang sampai lupa Allah yang ada sebenarnya. Kita yang harus ada ni, mungkin ada, harus ada, tu martabat kita. Mungkinul wujud, jaizul wujud. Sampai Allah wajibul wujud, Allah wajib ada tu, kita tak rasa dia ada. Bayang tak? Kita punya pelak kita, pelak tu. Lolaknya kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala tu. Kita duk rasa aku ada, langit bumi ada, anak isteri ada, harta benda ada. Aku ada. Aku hidup, aku melihat, aku mendengar. Sampai aku ada harta, ikut aku nak buat apa? Tak rasa Allah yang bagi ada aku. Oh, apa pelak ambil tarak macam ni? Oh, pelak lah bahasa mudah. Astagfirullah. Kasar sikit lah. Saya orang ulu ni, saya minta maaf lah bahasa saya. Buatlah jadi lolak itu. Jadi dia atas faham Allah ni mustahil Adam, yang asal tak ada ni kita. Itulah. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk tu. Satu atas ajaran tauhid dan tugu ulama kita. Dia ajar apa? Mula-mula sekali tauhid nak tengok kita ni ahli tauhid ataupun tidak. Memangkah kita boleh istilahnya hadir hati sebabkan Allah yang ada aku. Allah bagi jadikan semua langit bumi ni. Allah bagi jadi matahari. Memang hidup perasaan tu dengan elok. Ilmu memang kita mengaku memanglah Allah bagi jadi semua. Bahkan kata simple information macam ni, orang kafir pun kalau tanya siapa jadikan langit bumi dan kau tahu jadi, dia pun kata Allah yang jadikan. Yang tu kalau itu sama kita macam orang kafir dari sudut tu lah. Tu yang dia mau duk ajar tauhid rububiyah tu kan. Untuk kita yang duk ajar ni, yang tutu ulama kita duk ajar ni, nak macam mana? Kita ni iman macam tu berterusan, berpanjangan. Istilahnya sepatutnya tak padam langsung perasaan rasa aku ni Allah Ta'ala yang bagi ada, bahkan kena rasa aku tak ada. Betul je lah. Dia yang ada aku. Nak isbat tauhid tu mana? Isbatkan wujud Allah Ta'ala. Allah ada. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Tak ada yang memang ada, yang wajib ada, hakiki ada, asal ada, sedia ada. Illallah, melainkan Allah saja, Allah je lah. Itu dia punya the main cause, teras yang paling besar sekali. Dia istilah tauhid apa lagi bahasa orang putih, core business kita, bab kita, core business. Core business ni maksudnya kalau yang ni pun kita tak boleh nak business lagi. Tak jadi business kita. Maksudnya susah sibuk lah, lain lah. Bagi selesai tu dulu lah. Semudah. Satu teras. Jadi bagi nak zikir Allah ya ada. Allah hidup aku. La ilaha illallah. Disebab ilmu kita belajar banyaklah. Macam mana pun sibuk kan dulu dengan hal tu. Mudah-mudahan. Baik. Jadi masalah kita nak faham simple je. Maklumat pun ada benda yang dapat kita. Alhamdulillah. Jatah bahasa benda ni juga apa? Kita pernah juga sebut istilah-istilah tu apa dia? Inilah antara syarah ulama. Bila kata sabit zat Allah, sabit zat makhluk, dan makhluk besar sekali adalah sabit zat Nabi kita Muhammad SAW.
Pasal memang syahadah ni nak sah nanti asyhadu pada Allah, asyhadu kat Rasulullah. Maksudnya mesti sabitkan zat Allah, zat makhluk. Cuma bila cara bab wujud ni, wujud yang memang hakiki wujud, zati wujud, sedia wujud, hanya Allah. Makhluk tak ada satu pun makhluk yang asal dia wujud, tak ada. Yang inilah istilah ulama wahdatul wujud. Apa maksud wahdatul wujud? Maksudnya wujud yang hakiki, wujud yang zati, wujud yang sedia wujud, wujud yang wajibul wujud, Allah aja. Itulah maksud wahdatul wujud. Untuk kita ni bila dah wahdatul wujud, kena sedarkanlah Allah wujudkan aku. Okey, itu ilmu pertama sekali. Perjalanan pertama sekali untuk jadi hamba Allah Taala ni, Allah yang bagi aku wujud, Allah yang bagi matahari wujud, cerah dia Allah bagi cerah kita. Alhamdulillah. Tengok pokok ni dulu tak ada tumbuh, Allah gitu tumbuh pokok ni. Aku ni dulu tak ada uban, tengok ni bulu roma pun putih, Allah yang bagi hitam putih. Macam mana nak tu? Selagi kita punya kepala otak ni belum boleh kita nak set yang dia, pergi bahasanya, program dengan dia supaya hadir Allah wujudkan aku. Kalau belum boleh macam tu, bagi hidup dulu hati kat situ. Itu yang nak zikrillah, nak ingat Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Besar sekali mula-mula apa? Sedarkan Allah wujudkan aku dan seluruh alam ni. Tu dulu. Yang lain bukan, tak ada. Bukan maksudnya, bukan kita nak nafikan apa sepatutnya kena hadir bab lain. Tapi proses ketuhanan ni takkan boleh berlaku jika belum bermula dengan bab ini. Selagi bab kita nak merasa Allah bagi ada aku, Allah bagi seluruh alam makhluk ni, anak isteri aku pun Allah Ta'ala bagi ada. Kalau tak boleh faham macam tu, maksudnya belum faham the first step untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Belum lagi. Na'udzubillah. Allah Ta'ala pelihara kita, tu atas kita apa? Itu yang banyak yang zikir dengan hati hadir apa? Allah wajib wujud, sedia wujud, aku asal tak wujud. Ni aku, ni Allah mau wujudkan aku diwujudkan. Atas ambil bahasa mudah, kalau nak ambil bahasa, inilah antara makna wahdatul wujud. Tak boleh aku ada, melainkan Allah yang ada aku. Tu gaduh pergi faham. Kita duduk depan cermin, kita tengok cermin, tak ada yang tengok yang cermin, melainkan cermin dah tengok cermin. Dia tengok dia, aku tengok aku. Oh tak payah. Lupakan dulu tu. Lupakan tu. Tak payah fikir tu. Ada orang dia nak dapat tu, pelik tu. Yang ni pun dia tak dapat. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Yang ni pun nak dapat dia. Ya. Saya ngaji tu guru syadar kata apa? Ni syaitan ni, iblis ketua dia lah, anak-anak buah dia, syaitan ni. Sepanjang hidup dia tak akan berhenti untuk menyesatkan, nak palingkan akidah kita daripada hadir rasa Allah wajib ada, kita ni asal tak ada, Allah yang bagi ada aku. Inilah perjuangan pertama iblis syaitan. Sesatkan akidah kita. Inilah pertama sekali. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia ialah musuh yang nyata. Tak mana musuh dia? Dia musuh kita kat mana? Sini. Apa jalan dia musuh orang kita kat sini? Dia lalaikan kita. Dia lalaikan kita apa? Dia lalaikan kita daripada ingat Allah Ta'ala. Itu musuh pertama sekali dia. Satu, dengan sebab kita lalai pada Allah Ta'ala, kita akan lupa kita siapa. Bila kita lalai zikir Allah Ta'ala, kita akan lupa kita siapa. Lupa tahu mana? Kita akan lupa bahawasanya kita ni makhluk Allah, Allah yang wujudkan aku, Allah yang wujud seluruh alam ni. Itu pertama sekali kelupaan kita dan kelalaian kita. Lalai tak sembahyang sampai ambil atau benda orang apa lelaki lah tu. Besar sekali lalaian ni. Tak ada hubungan dengan Tuhan. Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tak merasa kita ni makhluk Allah Ta'ala. Fa'ansahum anfusahum. Kelupaan kita pada Allah Ta'ala ni, kelupaan tu akan melupakan diri kita. Melupakan diri kita benar. Melupakan kita ni Allah Ta'ala hari ni. Atas syarahan para ulama dan tok guru kita juga apa dia? Inilah kata dia maksiat besar kali yang ada pada kita. Maksiat apa? Maksiat lalai pada Allah Ta'ala. Bila dah lalai Allah Ta'ala ni, antara maksiat batin nanti akan jadi apa? Kita akan kufur dengan dia. Kufur ni apa? Hijab dengan dia. Na'udzubillah.
Istilah hijab apa dia? Tak hadir hati ke dia? Tak ada apa-apa perasaan kat dia. Tak ada apa-apa. Astagfirullah. Ya Allah, buatkanlah hati kita ni. Tak ada apa-apa hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala ni. Yang ni adalah dosa pertama kali kita dengan Allah Ta'ala. Tak adalah nak pergi sembah Tok Kong. Bedak lah, memang kita tak ada tu. Alhamdulillah kita lahir beranak jadi Islam ni. Tok Kong ni memang tak ada hati kita. Tuan-tuan saya tak tahulah. Memang gitu betul kan? Ada hati tengok Tok Kong nak sembah gedik-gedik. Aku nak lah. Tak ada pasal. Tapi ada tak gedik-gedik nak duit ada? Nak rumah? Nak senang? Nak pangkat? Macam ni dulu lah. Ada tak memang gedik-gedik, ya Allah kau lah Tuhan aku, ada tak? Tak ada. Itulah pertama sekali kejayaan syaitan. Dia palingkan akidah kita. Dia palingkan akidah kita apa? Tak ada langsung sedar Allah ni yang wujud hakiki. Yang kita ni limpah kurnia dia lah bagi ada aku. Satu saya ngaji ada guru yang memang dia mula je kuliah dia mesti sebut tu dulu. Sebut apa? Allah yang jadikan kita, alhamdulillah. Allah yang bagi hidup kita, alhamdulillah. Allah bagi kita beranak dan kena Islam, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita dapat dibesarkan dalam keluarga Islam, dengan tu boleh taat Allah Ta'ala, alhamdulillah. Dah cukup ke? Belum lagi. Tak kenal dia, tak perasan dengan dia, hati tak hidup ke dia. Dia bagi kita boleh belajar, bertemu guru pula, hidup pula hati kita, kenal Allah yang bagi hidup aku ni, alhamdulillah. Tu nikmat besar tu. Kita ni dapat nikmat besar siapa? Kita ni Allah Ta'ala zahirkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Apa banggalah kita, seronoklah kita. Muncullah dia bagi jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Seronok ni. Dia punya ungkapan mula-mula cakap dia nak mula cerita akidah mesti cerita ni dulu. Cerita dulu. Soal, ada tak rasa bangga jadi umat Nabi Muhammad? Ke rasa terseksa? Hudud lah, rejam lah, kena sembahyang lah, tutup aurat lah, nak lawan Wahabi lah, contoh lah kan. Susah nak kena baca Quran lagi, ni nak cek makan lagi, COVID-19 lagi ni, macam mana? Tak kena gaya kita, rosak kita, rosak. Bahkan Islam yang ada kat kita tu bukan kita rasa rahmat, bahkan kita rasa beban ni amat. Kenapa? Kena pergi sembahyang lah, kenapa pula aku kena solat pula? Kenapa pula kena pergi sorban pula? Kenapa pula kena pergi kopiah pula? Kenapa pula pergi jemaah pula? Sembahyang rumah tak boleh ke? Dia kata dia tu. Kenapa pula yang ni tak boleh pula? Yang ni tak boleh pula? Alamak, aku dah sembahyang fardu, nak main game cakap tak boleh. Contohlah. Memanglah bukan mutlak haram, tapi inikah maksud kita dijadikan? Cuma kita belum berakal ke tahap tu. Yang tu yang bila tak berakal tu orang tak kata apa? Inilah qaumin la yaqilun, qaumin yang la yatafakkarun, qulubun la yafqahuna biha. Kalau kita baca Quran tu, nangis je. Kita tak faham. Itu yang kita kena ada guru, ada orang yang nak ketuk-ketukkan hati kita. Ketuk-ketukkan fikiran kita. Pasal bila ketuk-ketuk tu baru nak terbuka tu. Tu pun belum tentu terbuka semua. Kena katok hari-hari. Yang saya ngaji, antara yang saya ngaji, tentu ada kitab saya tak ngaji, tapi dapat daripada pengarang tu sendiri kan. Kitab Paku Iman tu. Nama dia Paku Iman. Paku Iman. Bila paku tak boleh masuk sendiri tau. To drive in nails inside a wood or something else, we must use a hammer. Yes. Nak paku iman mesti ada hammer paku kita. Ada hammer. Siapa hammer tu? Guru lah. Ada hammer kita baru kita tahu. Sebaiklah kena paku. Kalau tak lekat kita. Tubuh bukan lekat terang mana pun. Asal luruh paku pula. Jumpa depan dia kalau kena paku, kena katok, kena piling dalam macam mana. Best selalu. Best. Satu kita disuruh duduk berdampingan guru. Tambah guru-guru yang macam ni, sentiasa cerita dia apa? Allah. Macam mana nak tauhid Allah Ta'ala? Tak ada ungkapan dia melainkan Allah. Bukan maksudnya dia mengedepikan syariat. Cerita buku semua cerita hidup dia bersyariat. Dan syariat yang duk buat tu diajar supaya bukan bersyariat zahir raga saja, tapi menjiwai syariat tersebut dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Baik.
Atas kitanya disiplin belajar, ni lah, senang je. Maklumat akan susah. Allah ada, mustahil tiada. Senang lah. Ya apa? Budak tadika apa faham. Tapi jaga, nak hayati dia dapat perasaan macam tu. Dah jadi PhD pun belum tentu boleh dapat. Kita tak ada PhD, lagilah susah nak dapat. Orang PhD yang boleh dapat macam tu. Betul ke? Sajalah. Itu ayat-ayat tu macam peli je. Saja apa sikit tu kan. Memang ada orang menyangka itu pun. Ada orang sangka PhD ni itu kemuncak hidup lah. Ya ke? Ada. Yang tu pun banyak gurur juga. Ada orang sangka dengan sijil itulah kejayaan. Tambah pula duk mengejar sijil. Silap. Apatah lagi pergi sekolah, masuk institusi pengajian yang diorientasikan untuk dapat sijil. Memang kalau saya pun tak apa, memang celaka lah, bahasa mudahnya. Belajar matematik pun dapat sijil, pergi masuk giat marah pun untuk dapat sijil. Masuk kelas SRT pun nak dapat sijil, pergi kursus apa pun nak dapat sijil, ambil ni ilmu-ilmu kemahiran pun nak dapat sijil. Sijil aja. Bukan matlamatnya sijil. Matlamat hidup nak dapat sijil ni memang huruf gila ni. Tambah pula dia jadi game lah. Dapat sijil ni, dapat ni, anugerah ni. Anugerah apa? Anugerah tokoh mahal hijrah contohnya. Wah, bangga tak kira. Siapa? Dia rasa inilah kejayaan hidup. Gila. Apa kejayaan hidup macam tu? Pada pandangan manusia, engkau hebat. Nak tahu hebat tak hebat bukan nisbah pandangan manusia. Hebat tak hebat sejauh mana kita boleh pandang, taklah. Itu hebat kita. Kalau dengan sebab tu duk pandang manusia dan hidup ni di atas apa nak bagi manusia pandang kita, out. Rosak hidup kita, punah hidup kita. Lari matlamat. Sanalah syarah sikit. Nak cerita apa? Bukan matlamat kita sijil. Bukan. Satu, saya kalau dengan arwah Pak Teh tu, Tuan Haji Ghazali sama. Memang dia ajar prinsip bukan kejar sijil, tapi dia ada cakap macam ni. Dia kata sijil ni bukan kita cari, tapi senjata kena simpan. Buat pertahan diri. Ada orang kata macam-macam, tunjuk sijil dah. Tapi bukan matlamat sijil. Sijil ni senjata pertahan diri lah. Esok ni ngajar-ngajar ada di tauliah je. Buh senjata ambil kat belakang lah. Sorok. Ambil ke belakang tu maksudnya sorok kita bukan. Nak zohirkan sijil yang ada kita. Dah kita reti semua macam mana. Gilah peksa tauliah ke apa ke sijil ke SPM PhD je pun. Ambil pergi lah. Tapi bukan nak bangga PhD bubuh doktor di depan. Doktor Rosaini misalnya. Dengarnya silap dengar. Saya sebut nama saya. Doktor Rosaini. Nak saja highlight kan Doktor Rosaini. Tak payah. Ajar ubat hati. Pula. Tak payahlah bubuh doktor-doktor tu. Macam mana pun orang nak bubuh je punya pasal. Tu tak bubuh doktor ni bubuh ni tuan guru ni apa? Bukan saya yang bubuh. Dia bukan nak bubuh. Takkan saya nak sepak orang kau bubuh nama kau sepak lagi. Orang bubuh haji lagi, padahal tak pergi haji lagi, dia doa lagi. Takkan orang bubuh haji aku sepak lagi, aku tak pergi haji, kau perli aku kan. Tu macam mana dia nak bubuh tu, kita katakan dia doa untuk kita jadi haji kan. Bubuh lah. Kalau dibubuh lah esok doktor ke apa kan. Yang amat yang berhormat datuk. Datuk lah dia bubuh kita. Yang pasal lah kau. Memang aku datuk dah pun. Datuk apa? Adalah cucu-cucu menakan. Cucu betul tak ada lagi. Cucu menakan daripada pupu-pupu ada dah yang jadi datuk dah. Saya orang panggil tok ada dah. Saya masa sekolah menengah dulu pun orang panggil atuk saya. Orang sekolah saya satu lah pasal saya kat sekolah kebangsaan dulu. Sekolah menengah tu. Sekolah kebangsaan biasa je. Saja cerita atuk tu sikit. Nak cerita pangkat tu lah kan.
Bukan nak gila dah apa atuk tu, tapi dah cerita tu teringat kisah lama atuk saya. Dia orang panggil atuk. Pasal apa panggil atuk tau? Cerita nak cerita ke? Ceritalah. Sikit. Pasal antara cebuk, pasal pergi sekolah kebangsaan ni, dia kena masuk persatuan. Persatuan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris tu dia automatik jadi ahli. Antara persatuan yang saya pilih untuk saya masuk, persatuan pertahan dirinya, PSSGM. Apa benda tu? Silat seni gayung Malaysia. Seni silat gayung, silat seni gayung Malaysia. PSGM tu lah. Bawah Datuk Mio Ayub Abdul Rahman tu. Masyhur apa dia orang panggil, yang ada Haji Majid. Tu nama-nama yang masyhur lah. Saya tak ada apa-apa pun. Jadi bila dah belajar tu, kadang-kadang ada hari yang jurulatih tak ada, guru tak ada. Kita pasal belajar sungguh-sungguh dulu, kita lah sebelum dia datang tu, kita lah ajar dulu latihan padan-padan, senaman mula-mula tu, kita lah bagi arahan. Jadi geng-geng belajar tu kata atuk, jadi macam tok guru dia orang lah, dia orang panggil atuk. Atuk tu bangsa sekolah menengah lagi dia panggil atuk lah katanya. Kalau bagi arahan pun, kalau kata buat pertunjukan, buat show, suara saya kuat. Suara kuat ni daripada kecil. Sekolah rendah lagi pun suara kuat lah. Kalau ada apa-apa event sekolah tu, nak kena suara kuat, cakap apa, saya kena panggil. Ni kenapa lah apa-apa, saya duduk depan tu. Ramai-ramai pelajar tu, saya duduk depan. Cerita apa ni? Cerita atuk tu saya. Cerita atuk. Tak ada apa pun. Apa cerita ni? Nah, cerita kita maklum tu kan? Kalau faham kita ada macam mana, duduklah macam mana, hebat kita macam mana pun, la ilaha illallah, hadza min fadli rabbi. Dia yang bagi kita, bukan saja cari suara bagi kuat. Ada orang usaha suara bagi jadi kuat, suara tak kuat. Ada orang nak bagi lawa, tak lawa, macam-macam hal kan? Kita bukan gaduh lah lawa kuat apa, yang penting iman. Dhaif sekalipun ada iman, tak ada masalah. Tapi bila dah dhaif ada iman, dia tak akan jadi lemahnya. Siapa? Dia akan bangun. Sahabat walaupun istilahnya perbendaharaan dhaif, boikot daripada orang kafir, hijrah pula ke Madinah, kumpulan kecil aja, tapi ada iman macam mana, gagah dia kan? Boleh lawan musuh dengan ketenteraan, kelengkapan perang. Dia orang kalau nasibah kita lah, bersenjatakan parang kontot aja. Macam itulah bahasanya kan. Parang kontot lawan dengan tentera berkuda lengkap bersenjata dengan perisai di dada. Oh contoh, kita parang kontot macam mana? Lawan. Macam budak-budak Palestin tu lawan dengan batu, kita kebal. Kita kebal lawan dengan batu. Bila ada iman macam mana? Tak ada heran kita kebal tu lari. Kira. Jadi besar kita tu iman. Jadi kita belajar dapat iman lah. Ya Allah, kena bagilah kami iman ni. Hati ni boleh sedar besar sekali. Yang kita ni Adam, sifat mustahil orang Taala tiada. Kita lah tiada tu. Ni ada Allah lah bagi ada kita. Ya. Iaitu lawan wujud. Artinya ada. Lah itu lawan wujud. Artinya arti wujud ni ada. Wujud ada, lawan dia tidak. Maksud lawan tu opposite. Ya. Senang maklumat, memang sangat senang. Keduanya hudud. Ya. Kebayah apa? Cuma nak tengok Arab apa tu, yang tu lakut susah sikit. Apa dia artinya baru? Baru adanya. Istilah baru ni maksudnya asal tak ada, lepas tu ada. Jadi yang memang sedia ada, memang ada. Huwal awalu, siapa? Allah. Dia saja yang sedia. Siap? Iaitu lawan kidam. Kidam ni artinya, arti kidam tu sedia. Jadi lawan baru ni adalah kidam. Bukanlah baru ni lawannya lama. Tak. Jadi yang baru ni
adalah, kalau nisbah ayat kita nak hadam sikit, makhluk ni baharu. Memang kitab ulama kita sebut, dalil ada orang Ta'ala pun baharu alam. Kita ni baharu. Sentiasa dibaharukan dan melalui proses pembaharuan. Baharu ni kena faham maksud dia. Pasal bahasa baharu ni, siapa boleh hadam, dapat hayati dia betul-betul, Allah dapat tauhid peri. Makhluk semua baharu. Kita dengar tu biasa, tak? Makhluk ni baru apa saya? Makhluk ni asal tak ada, Allah yang ada. Tu baru, tu masuk baru. Antara makna baru ni apa? Yataghayyar. Hadis ke mana yang yataghayyar? Apa makna makhluk baru? Makhluk ni sentiasa berubah. Tak ada kepada ada kepada tak ada, besar kecil sihat. Sentiasa berubah. Makhluk tak pernah kekal pada zaman kedua. Sifat yang ada pada makhluk ni tak pernah kekal pada zaman kedua. Setiap detik berjalan, semua makhluk dia sentiasa berubah. CP tu ulama tolong bagi untuk kita siap dah. Kita kalau nak mikir kan dapat tu. Tapi ulama dah buat perhatian lama dah, dan dia buat kesimpulan. Makhluk tak pernah kekal diri dia dan zat dia, sifat yang ada pada dia kekal pada zaman kedua, tak pernah kekal. Bahkan setiap detik dan saat berubah. Kulit kita pun saintis telah buktikan apa dia. Setiap detik saat ada sel baru yang dibina, ada sel yang dimusnahkan setiap detik dan saat. Darah kita setiap detik saat dihasilkan di susum tulang, setiap detik dan saat ada darah yang dimusnahkan di hati kita. Setiap detik dan saat ada wap air yang terkeluar daripada badan kita, dan ada air yang perlu masuk dalam badan kita. Dan memang ada air yang masuk yang kita tak sedar melalui wap air, melalui proses pernafasan. Setiap detik dan saat kita bernafas, setiap detik dan detik dan saat berlaku gerakan jantung. Mana ada benda yang tak dalam dunia ni tak berlaku perubahan? Mana ada dalam alam ni yang tak pernah ada proses perubahan? Yang tak berubah ni Allah Ta'ala dulu, kini, selamanya, kekal abadi. Macam mana dulu dia ada, macam itulah dia sekarang. Tak ada apa-apa sebarang perubahan berlaku pada zat dia dan sifat dia. Wa huwal ana kama kana. Sekarang ni macam ni, dia dulu macam itulah dia sekarang. Tak pernah meletihkan dia takbir makhluk. Tak pernah dia terkesan, teremosi, tension apa seumpama dengan apa makhluk punya perangai dan kaedah ni. Pasal apa? Semua yang ada pada makhluk adalah takbiran dan urusan dia. Itu yang masalah apa? Masalah kat kita. Kita yang banyak lalai, lupa apa ni, betulkan perjalanan hidup kita ke dia. Jadi nak syarah apa tu? Baharu tu. Baharu. Jadi semua makhluk baharu. Kita baharu. Gelap terang. Satu cari jalan macam mana supaya boleh memikir. Tambah pula kita duduk sini, semua elektrik dah berkuat, kipas ni sekejap kuat. Slow pula. Saya tak perasan, baru semalam saya perasan benda tu. Perasan apa? Tanya, rupanya pembekalan elektrik tak apa support kawasan ni. Patutnya kena ada sistem TMB untuk mengukuhkan lagi pembekalan elektrik supaya watt dia tu cukup kan. Ni tengah malam kipas mula slow. Lagi semua orang tutup lampu kot kan. Kuat. Macam tu. Pasal tak cukup. Nak cerita apa ni? Power. Siapa cerita power? Baru. Siapa cerita baru? Makhluk ni berubah. Tadi tak ada pokok kayu dah. Monyet nak berayut je dah. Sat pokok ni. Tak ada makhluk yang kekal pada masa yang kedua. Itu baharu. Allah mustahil. Itu yang bila kita belajar, yang ni mustahil. Allah sat di atas, sat di bawah. Okey tak? Duduk di arah, waktu 1/3 malam dia turun macam mana? Pelik dengar. Dah faham? Pelik lah. Orang yang tak faham macam mana? Ikut Allah dia nak turun ke nak naik. Yalah, benda tu. Dia tak faham sifat ketuhanan apa dia. Pada dia naik turun tu sifat Tuhan. Wajah Rabbuka, datanglah Tuhan kamu. Mau pindah, sak pergi sana, sak pergi sini. Ikut Tuhan lah, dia nak pergi sana ke nak pergi sini. Astagfirullah. Walaupun dia tak pernah bayang Allah Ta'ala, tapi dalam bayangan dan pahaman dia, dalam benak fikiran dia, inilah hal yang ada pada Allah Ta'ala. Benda ni
Kau faham Tuhan macam mana ni? Mesti ada sesuatu dipikir dalam kepala otak dia. Satu dia faham naik turun. Kalau dia faham naik turun, mesti dia faham macam ada ketui sesuatu naik turun. Takkan dia tak faham naik turun, tapi jangan fikir orang Ta'ala macam mana. Tu duk fikir orang Ta'ala macam mana lah tu. Naik turun. Duk faham orang Ta'ala ada muka dan tangan. Tu duk fikir Allah sesuatu lah tu. Ada muka dan tangan. Walaupun dia kata ada muka yang tangan yang layak. Mana layak sebenarnya tu kat orang Ta'ala. Kita belajar tauhid semua mudah tu. Saya belajar dulu pun lama dah dengar. Sebelum masuk sekolah, masuk pondok lagi, dengar guru dengan jam. Oh, sedar ni faham. Mudah Allah Ta'ala fahamkan kita dengan fahaman betul ni. Baik, iaitu seterusnya ketiga, fana artinya lenyap, lenyap, ejaan tu kan. Kita tu yang ada bahasa Jawi ni kan, kita tak tahu bahasa dulu. Dia ada slang-slang ke mana ke tak tahu. Ya, lenyap, hilang, binasa, rosak. Lawannya baqa'. Baqa' ni artinya kekal. Dia lawan kekal tu. Binasa, rosak. Kita binasa, rosak. Malangnya kita tak rasa kita binasa. Tu yang kadang-kadang perlu fakta sains pula. Oh, kita ni sentiasa melalui proses perebutan lah, ni lah, berubah lah umur kita makin pendek lah, kena syarah macam tu kita. Tu pun tak sedar-sedar. Masa tu lama aja, senang je. Apa? Kita fana, Allah kekal. Ya. Setiap berlaku ni aku sedang fana. Tak nampak fana pun punya pasal. Aku tahu sebenarnya fana. Aku yang tak perasan fana aku. Yang kekal Allah. Mi fana, he baqa'. Dia kekal. Aku fana. Binasa. Siapa binasa? Kau tua. Umur makin tambah. Makin tambah maksudnya makin tua. Berubah. Keempat, mumasalatuhu lil hawadis, artinya menyamai bagi segala yang baru. Menyamai bagi segala baru ni lawan mukhalafah lil hawadis. Apa makna mukhalafah? Artinya menyalahi bagi segala yang baru. Jadi bila mustahil Allah akan menyamai makhluk, tentulah menyamai makhluk tu mustahil pada Allah Taala. Tu sama tu doanya. Takkan ada apa yang sama. Nanti kalau kita faham disiplin pasal Allah ada, kita tak ada, biar cukuplah. Apa benda yang nak sama? Apa benda yang nak sama? Dia ada, kita tak ada. Untuk dia bagi jadi zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik kita. Takkan apa yang ada kat kita ni menyamai yang salah sama sekali pasal asal kita tak ada. Itu SAP paling besar dia. Macam mana boleh kata Allah ada, kita ada muka, Allah ada muka. Allah ada muka yang layak dengan dia. Adalah muka yang layak. Muka ni layak untuk kita. Allah tak layak muka. Bila ada muka tangan berjuzuk beranggota. Duk faham pelik-pelik apa. Subhanallah. Baik, ada benda-benda bahas tu ni panjang. Bahara dulu. Tak faham, apa betul kan balik apa pahaman. Kalau kita memang dah tolak pahaman tu, wujud alhamdulillah. Siapa tak selesai, wajib atas dia mesti bagi selesai. Wajib atas dia kena mengaji dan belajar supaya jadi orang terpelajar. Jangan lagi ada benda-benda yang salah kepada pahaman kepada Allah Ta'ala yang menggagalkan rasa kehambaan diri, tanzih Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya diiktikadkan pada diri. 24 jam setiap hari kena berjalan dengan akidah yang betul. Adapun wajah yang menyamai bagi segala yang baru itu mustahil bagi zat Allah Ta'ala. Baik, tengok yang ni dia nak syarah kat kita. Pasal apa? Tak faham ni ke masalah kan? Mukhalafah tu. Dia nak sebut apa dia wajah-wajah yang ni perkara yang istilahnya mukhalafah Allah Ta'ala dengan kita. Ada 12 perkara. Tengok. Yang ni yang pentingnya istilahnya kena belajar sifat mustahil. Khasnya dalam bab mukhalafah. Selalunya bab mukhalafah ni lah ulama detail dengan kita dengan apa isu khasnya duk kelahi dengan
pahaman-pahaman duduk itikad, pahaman sesat dia kata Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala dah pergi sana pergi sini, Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata. Pahaman sesat macam ni kalau tak belajar macam kita belajar ni, memang dia akan jadi sesat kekal abadi selamanya macam tu. Walaupun nampak macam ayat ni macam berlapik pun masih salah. Berlapik pun salah. Walaupun disebut lembut je kan, Allah duduk atas aras yang layak dengannya. Salah. Kasar ayat tu. Apa? Ayat kufur, kalimatul kufur. Tapi ada 12 perkara macam dia sebut. Yang ni yang tempat fokus kita, pasal bab ni lah selalunya yang menggagal dengan orang faham tauhid. Dia faham Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tapi dia tak tahu yang menyama makhluk tu apa dia. Tu dia sebut. Ni ada ni nama dia sama. Sekali lalu kita dah sebut dah, wujud takkan sama. Kidam mana ada sama, masa kita baru kan. Mukhalafah macam mana? Ada 12 perkara. Pertama, bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu jirim, yang mengambil sekadar luas dirinya daripada lapang ini. Mengiktikadkan ada jirim mana Allah Ta'ala. Jirim ni apa dia? Definisi jirim ni dia maujudun yang melaul farau. Benda ada yang keberadaan dia akan memenuhi ruang. Bahasa Inggeris sikit, dia matter that occupied space. Punya putih gitulah. Dia benda ada yang dia akan memenuhi ruang. Allah kan jirim. Allah yang buat makhluk jirim. Allah dia khalik jirim, bukan dia menjirim. Allah memang dia ada, dan ada dia masa pula. Sebelum dia buat langit makhluk ni, memang dia ada, dan ada dia dengan tiada masa dan tiada tempat. Allah Ta'ala ada bukan bertempat. Ya. Senang je statement tu. Bahkan kita tengok ada perkataan ulama-ulama kita di atas ada kecelaruan akidah macam ni. Dia kata Allahu kan wala zaman wala makan. Pada masa dia ada tu, tak ada masa, tak ada tempat. Tak ada masa siapa? Masa ni adalah perkiraan bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, matahari di atas orbit dia, inilah masa. Bumi pun tak ada, mana ada masa. Matahari pun tak ada, mana ada masa. Mana ada masa. Allah, dengan sebab dia cipta langit bumi tu barulah ada masa, tempat. Dia buat makhluk barulah makhluk ada mengisi ruang dan tempat. Allah bukan dia bertempat. Satu, tak dibahasakan Allah dalam langit luar langit, dalam bumi luar bumi, dalam alam luar alam, tak ada bahasa gitu. Tak ada. Pasal menisbahkan menyentuh pada Allah Ta'ala adalah salah. Itu istilah menjirim dengan Allah Ta'ala. Ada orang kadang dia faham jadi pula Allah ni meliputi sekalian alam. Dia faham liput tu apa? Berada dalam tu, liput. Seolah-olah terisi dalam sekalian alam. Faham salah juga, sesat juga tu. Walaupun tak wahabi macam tu, fahaman lain. Tapi memahamkan Allah meliputi sekalian alam. Dia faham liput tu maksudnya terisi. Salah. Bersihkan akidah macam ni. Ada ustaz-ustaz yang ajar akidah macam ni. Ada, memang ada. Cuma ajaran macam ni tak apa masyhur. Dia ada underground ni yang ajar macam ni. Allah ni muhit, kata dia. Allah Ta'ala meliputi sekalian alam. Dan dia tak pernah dapat penjelasan muhit tu mana apa. Meliputi tu maksudnya. Bukan meliputi tu dia meliput, dia liput dalam alam. Tak ada alam pun dia memang ada. Memang dia muhit, tapi muhit bukan melitupi dengan mana berada dalam tu. Memahamkan berada dalam alam, meliputi tu dengan mana macam tu, jirim namanya. Pawangnya tu salah. Jadi apa makna muhit tu? Bukan makna meliputi dengan mana berada. Muhit ni maksudnya semua ni dalam liputan Allah Ta'ala. Allah meliputi alam maksudnya alam ni dalam liputan Allah Ta'ala. Betul tak? Pasal yang tu dia tak ganggu, dia tak akan memahamkan Allah meliput langit bumi. Meliput faham? Duduk dalam. Dia boleh faham itu.
Dia boleh fahamnya tu. Ada orang dia tak boleh faham bahasa tu. Jadi orang macam ni selalunya akan tergelincir. Dia akan jadi masalah dalam akidah. Tambah dia pun tak dijelaskan betul-betul. Dia ambil bahasa tu dengan semata-mata bahasa tersebut dia akidah dia. Itu masalah. Pasal bahasa ni jaga. Pasal ada orang dia boleh telan bahasa kiasan dan boleh faham. Ada orang tak boleh faham bahasa-bahasa macam tu. Satu perlu huraian. Dan perlu ada penjagaan. Jangan faham macam ni, jangan faham macam ni, jangan faham macam ni, jangan faham macam ni, jangan faham macam ni. Jadi ada istilah apa yang sepatutnya diisbat, apa sepatutnya dinafi. Satu kita belajar sifat wajib, sifat mustahil. Mesti. Prinsip dia macam mana? Kita belajar mukjizat kena faham sihir. Kalau tak kita tak kenal sihir tu apa. Satu berapa ramai yang orang tak faham sihir, jin. Dia faham apa pelik-pelik sikit, ni wali. Pelik-pelik sikit karamat. Apa faham? Dia tak faham sebalik. Dia tak faham apa dia mukjizat, apa dia karamah, apa dia maunah, apa yang dipanggil irhas, dia tak faham. Dia tengok pelik je, oh ni keramat ni. Sampai buaya pun keramat. Ada buaya keramat. Telaga keramat, buaya keramat. Supermarket pun nama keramat. Yang mana? Pasar keramat. Pasar pun ada pasar keramat. Oh. Apa benda? Sikit tok keramat. Lagi apa keramat-keramat? Keramat Kuala Lumpur, Datuk Keramat. Kampung Datuk Keramat. Kampung pun Datuk Keramat. Keramat lagi. Mufila kita buat lawak menyambil-nyambil tu kan. Tapi ada apa? Bila tak faham, yang buaya pun keramat, keris keramat. Baju keramat, baju ni keramat ni. Pasal tak faham apa yang sepatutnya faham tu. Baik. Jadi asal nak sebut, bila faham apa dia mukjizat, karamat, irhas, maunah tu, mesti faham betul lah tu. Kena faham lah sihir ni apa, jin ni apa. Baru boleh faham ni jin, ni sihir, ni jin, ni sihir. Yang ni entah apa lah. Tapi bukan ni bukan dalam kaedah kita ni. Ni buat silap mata ke black magic lah. Ini bukan kaedah kita ni. Mesti mungkin kita tak tahu tu kata, yang ni bukan dalam ajaran kita. Mesti kena faham. Untuk belajar ilmu-ilmu mempertahan diri yang disangka itu keramat. Tambah pula dibungkus pula dengan zikir sembahyang hajat, sembahyang jangan tinggal. Oh, nampak hebat lah. Macam seolah-olah ni Islamik punya Islamic version, macam cara Islamik. Tapi kena bayar. Apa? Kalau nak jadi tahap maha guru je, pendaftarannya 160. Jadi tahap guru 1,600. Nak jadi tahap maha guru 16,000. Kena bayar. Oh, benda ni. Benda ni. Pula tu belajar pun nak dapat keramat-keramat macam ni, dia kena jaga semayang, syarat dia beli kitab macam ni, macam ni, macam ni. Allah, kena ada amalan macam ni, macam ni, macam ni. Kalau tak beramal tak jadi. Pula tu kalau tak bayar yuran tak jadi. Pasal apa? Sanad tak bersambung. Macam tu. Dia memang ada macam tu. Dia memang betul buat tak jadi. Oh, bila buat jadi. Oh, dia pun jagalah semayang. Bukan pasal untuk jaga kenal Tuhan semayang. Saya dulu pun belajar silat. Jaga semayang pasal tu. Pasal nak bersilat tu. Sehingga ni antara saya jaga semayang dulu pasal silat. Tapi silat tu tak adalah mistik-mistik apa, tak ada. Tapi antara sebab jaga sangat tu pasal belajar silat. Antara sebab dia apa? Takkan meninggalkan semayang 5 waktu. Takkan melakukan zina. Memanglah jauh lah, orang taklah mudah-mudahan dia jauh kita. Tapi solat tu lah sebab jaga tu. Wah, jaga semayang. Tak adalah pula pantalangan, jangan lalu bawah menyedai. Tak ada lah. Oh, yang tu lain sikit tu. Macam mana saya nak sebut itu ha? Pasal nak sebut ada benda-benda macam tu. Saya nak cerita, nak kenal sesuatu kena kenal lawan dia. Mujurlah tak pergi belajar benda-benda yang salah tu. Dalam masa yang sama boleh kenal pula, yang ni apa, yang ni apa, yang ni sihir, yang ni jin. Kenal lah yang ni jin apa-apa, kenal. Tak. Orang tak faham. Dia jumpa goib-goib sikit, saya jumpa wali. Ada yang jumpa Nabi Khidir mana?
Setiap malam jumpa Nabi Khidir. Buat apa? Belajar ilmu laduni. Pergi jumpa ilmu Nabi Khidir, belajar ilmu laduni. Satu, kenal kan dia Nabi Khidir. Nak kenal Nabi Muhammad pun suku-suku. Saya sebut macam ni lah, Tok Guru saya nama Patih ni, kenal tak? Tok Guru pun kau tak kenal, macam mana kau nak kenal Nabi Khidir? Yang tu yang dia mudah tu. Tok Guru pun kau tak kenal, artis kau kenal, Tok Guru kau tak kenal. Ulama' pun tak kenal. Siapa ulama', siapa yang takut orang Ta'ala, gerun orang Ta'ala, siapa yang ada takwa, tak ada takwa. Yang tu pun kau tak kenal. Macam mana kau boleh kenal Nabi Khidir? Mustahil boleh kenal. Waktu dia kata Nabi Khidir ajar ilmu laduni. Yang tu pun lawak lah. Ilmu laduni bukan ilmu benda dipelajari. Ilmu laduni bukan ilmu belajar. Ilmu tu orang tak ada bagi ilham, dapat syarat dia. Ada ilmu lain yang kita dah belajar betul, kita amal, dapat anugerah orang Ta'ala sebab kita takwa, jaga amalan. Tambah pula amalan tu amalan sunat yang disuruh kita amal. Bahkan khas atas kita bicara tauhid ni, kita memang tauhid Allah Ta'ala dengan zikir kat dia. Dengan tauhid yang kita belajar ni, kita zikir kat dia, fikir kat dia, jaga syariat semua. Hati hadir ke Allah Ta'ala. Dia akan buka kita pembukaan-pembukaan yang kita tak pernah terfikir sebelum ni. Faham ilmu, jadi gerun, ada hikmah. Apa yang sebut? Allah Ta'ala jadikan kita brilliant, cerdik pada orang lain. Orang lain tak pernah terfikir itu. Dia bagi kita terfikir tu. Saya biasa jumpa orang awam ya, tapi takwa. Kita pun tak pernah fikir macam mana dia fikir, tapi fikiran dia betul, best lah. Orang awam je. Kita pun kadang tak pernah fikir macam mana. Fikir dia, nak kata kita fikir dia betul. Fikir dia betul. Baik, asal nak sebut yang itulah. Jadi ada jirim masa kita bicara, mustahil pada orang Ta'ala ni jirim. Kalau sebut sekali lalu itulah, jirim ni setiap benda yang occupy space. Betul lah. Macam mana pun kadang kita tak mampu nak fikir occupy space, mengisi ruang pun tak faham tarikh tu, kita pula bukan ahli ilmu. Apa kaedah? Mustahil orang Ta'ala dia duduk di arash, atas arash. Atas arash pun nama dia jirim, asal masih atas. Allah Ta'ala tak disilahkan atas tu kan, dalam alam, luar alam, tak disibah pada Allah Ta'ala macam tu. Kalau ada zahir macam tu, mesti bukan macam tu maknanya. Pasal apa? Dia bercanggah dengan mana-mana ayat Quran yang lain. Tahu mana? Ayat Quran yang lain sekam misli syai' lam yakun lahu kufuwan ahad. Prinsip ahadiyah Allah Ta'ala, wahidiyah Allah Ta'ala. Dia akan melakukan kontradaksi antara ayat-ayat yang seolah-olah memahamkan ada sesuatu sifat makhluk dengan ayat yang menafikan. Jadi macam mana nak selesaikan pertembungan tu? Alhamdulillah kita ngaji kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah ni, dia dah bagi formula kita apa yang sepatut, apa tak sepatutnya. Kalau baru terhigih-higih tengok ayat Quran, kita pula bukan ahli nak istidlal, nak faham nas, nak faham dilalah, tu yang kena kencing tu. Okey, sikitlah ke sana. Yang kedua, bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu arad yang berdiri ia dengan zat jirim. Bahasa macam ni pun dia mula-mula jumpa susah sikitlah. Apa dia? Arad. Arad ni apa? Sifat yang ada pada makhluk. Itu arad. Sifat yang ada pada makhluk. Arad. Istilah ilmu tauhid, arad ni segala sifat yang ada pada makhluk. Antara sifat yang ada pada makhluk yang selalu disebut, yang ni kena tanzih pada Allah Ta'ala, apa dia? Turun naik, itu sifat makhluk. Berpindah satu tempat ke satu tempat, itu sifat makhluk. Arad makhluk apa dia? Berjuzuk beranggota, arad makhluk. Muka, tangan, mata, itu arad makhluk. Arad makhluk apa dia? Allah. Ada riqatun bil qalbi, ada sensitiviti kejiwaan. Maksudnya apa? Terkesan dengan sebab makhluk buat apa, ada infial. Maksudnya ada terkesan, infialiyah. Ada terkesan sesuatu makhluk buat, maka Allah akan buat sesuatu di atas terkesannya perbuatan makhluk. Itu istilah arad makhluk. Kita memang terkesan, dia. Katalah kita pandai, ada orang kata kita bodoh, terkesan tak? Terkesan tak? Kita bodoh, ada orang kita kata pandai, terkesan tak? Dan kita terkesan. Padahal sepatutnya macam mana? Kita memang bodoh, orang kata kita pandai.
Tak kesan kat kita sepatutnya apa? Aku tahulah aku bodoh, kau kata pandai, kelakar kau. Jangan nak perli aku. Itu orang cerdik. Sikitlah. Kita pandai, itu ada orang kita bodoh. Itu ada orang kita sesat. Kalau kita faham macam mana? Tak jadi mudarat aku, kau kata aku sesat. Bukan aku kelakar tengok kau. Aku di atas daya, kau kata sesat. Makhluk memang macam ni. Makhluk ada tersentuh macam ni, perasaan macam ni. Allah, adakah kita minta berdoa ke dia, terkesan sebab kita minta doa ke dia, dia jadi sesuatu? Apatah lagi ada hari itu soalan, ada ustaz tu kata dalam radio, dia kata apa, bila kita berdoa ni Allah Ta'ala jemu, sampai jemu kita dengar kita berdoa. Biar betul kau. Ada pula Allah Ta'ala jemu dengar kita berdoa. Faham apa ni? Pelik. Allah Ta'ala ni segala makhluk berkumpul untuk apa, taat pada dia, tak megah pada dia sikit pun. Megah dengan mana? Akan terkesan pada dia, dia akan taat semua makhluk pada dia. Makhluk taat pun dia yang buat, apa pula dia nak megah ni? Cuma bila ada makna-makna macam tu lah dia, apa maksud dia? Tu ada disiplin dia. Dia cerita macam tu untuk kita boleh faham apa proses sabab-musabab yang kita buat untuk meraih rahmat dia atas perjalanan sabab-musabab sunnah yang dibuat ni. Ada yang sesat, dia datang Rasul, lapar dia sediakan makanan. Tu proses tu. Nak faham proses. Nak faham proses. Tapi pada Allah Ta'ala, dia bukan ada kesan apa-apa dia atas apa makhluk buat ke dia. Subhanallah. Tak ada apa. Bahkan atas kita belajar takluk-takluk apa, makhluk ni semua adalah apa yang Allah Ta'ala sedia siap dah, takdir azali lagi. Dia laksana tepat dengan ilmu dia dan iradah dia, dengan gunakan kudrat dia. Tak ada satu pun berganjak walaupun sebesar zarrah daripada ilmu dia dan iradah dia. Tu belajar bab tauhid. Yang kita belajar bab tauhid macam tu, dia tak fahaman macam tu, maka takkan ada makhluk ni buat sesuatu yang akan terkesankan Allah Ta'ala. Subhanallah, takkan ada. Kalau ada bahasa-bahasa macam tu, yang tu nak menunjukkan proses cause effect yang Allah Ta'ala buat, yang kita kena buat cause tu untuk mendapat sesuatu infection. Tentu dia ada pelajaran. Bila kita dapat guide daripada guru yang betul, kita dengar, oh semua elok je faham. InsyaAllah. Dapat pun tak adalah nak megah kita apa yang kita dapat, bahkan azam min fadli rabbi, Allah bagi semua. Alhamdulillah. Kalau tak dapat pula, macam mana? Dah ketentuan dia, sabarlah. Jangan putus asa, cuba lagi. Siapa? Allah Ta'ala, dia tak pernah kedekut untuk memberikan pemberian dia kepada kita. Syarat ni kita kena usaha. Jangan kegagalan sesuatu memutus, mengecewakan kita, dan istilahnya, berputus asa daripada rahmat dia. Jangan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Buat lagi, usaha lagi, mengaji lagi, belajar lagi, faham lagi, dengar lagi. Lagi apa? Buat lagi, beli buku lagi, tulis nota lagi. Dulu tak faham, tulis pula, usaha lagi, buat lagi. Siapa? Nak menunjukkan proses. Semua tu nak menunjukkan proses. Dapat, rasa kurnia Allah Ta'ala. Tak dapat, jangan putus asa di atas pemberian dia. Ini proses kita dengan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita nak iktikad, kita buat ni bukan sabab-musabab ni menghasilkan. Aku pun tak boleh hasilkan sesuatu, tambah pula makhluk yang lain. Tapi kita buat tu di atas proses cause and effect. Sabab-musabab. Buat macam ni jadi gini, buat jadi gini. Bodoh pergi ngaji, lapar pergi makan, tak masak pergi beli, duit tak ada cari, tak ada minta sedekah. Cari sabab. Dapat pula, alhamdulillah, Allah bagi semua. Itu cari. Ada benda tak cari pun nak dapat semua. Tak cari, orang pergi nasi lemak 50 bungkus. Allah, muntah hijau kita makan nasi lemak. Sampai malam, sampai bulan putih sejuk, perangat pula 3 hari makan nasi lemak saja. 50 bungkus makan apa? Chef pun pening. Bukan tak terima pemberian tu, tapi nak kata apa? Nak suruh apa? Tauhid tu. Macam mana? La ilaha illallah. Hadza min fadlillah. Allahu akbar. Anta tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Kami tak pernah fikir apa-apa pun, kau bagi tanpa hisab. La ilaha illallah. Dapatkan tauhid tu. Belajar ni untuk dapat tauhid tu. Jadi asal nak bicara tu arad yang berdiri dengan zat jirim. Jadi asal saya nak sebut sekali lalu,
Saya nak definisikan terperinci arat tu apa dia. Panjang cerita dia. Tapi saya sebut sekali lalu lah. Inilah arat makhluk. Apa dia? Berubah-ubah, naik atas turun bawah, berada di tempat atas satu, dalam satu, tepi satu, kanan satu. Pasal itu istilahnya arat makhluk. Arat makhluk. Besar, kecil. Kata kalau besar pada orang Ta'ala, jangan faham besar tu besar saiz. Orang Ta'ala tinggi, jangan faham duduk atas. Bukan. Ada dalam hadis kata ittaqillah tajidhu tujahaka. Kamu takwalah pada Allah Taala, kamu akan dapati Allah Taala di hadapan kamu. Oh, Allah Taala di depan kita, jangan faham gitu. Lepas hadis ada. Al-Quran pun ada sebut seumpama yang macam tu, tapi kena faham bukan terjemahan tu adalah maksud. Pasal apa? Kita dah belajar prinsip ketuhanan apa yang wajib. Jadi belajar bab mustahil ni supaya jangan ada salah faham di atas nas-nas yang datang. Ada disiplin khas nanti dia akan belajar ajar itu. Jangan salah faham terhadap nas-nas yang datang yang kita hanya pakai terjemah. Dengan itu salah akidah kita ke Allah Ta'ala dengan mengiktikadkan jirim dan arat ni. Arat ni apa? Sifat yang ada makhluk berjuzuk, beranggota, turun, naik, atas, bawah, kiri, kanan, berpihak. Subhanallah. Asal yang sebut tadi, ambil faham-faham terkesan dengan sebab sesuatu. Ada riqatun fil qalbi, ada sentimen kejiwaan tersentuh, terjadi sesuatu sentuhan terkesan Allah Ta'ala daripada apa perbuatan yang ada pada makhluk dan hal yang ada pada makhluk. Subhanallah. Tidak. Kalau ada pun datang, mesti kena faham di atas maksud yang sepatutnya supaya betul perjalanan ketuhanan. Tu kalau masuk syurga pun dengan rahmat dia, bukan masuk syurga dengan amalan kita. Sekali lalu itu. Betul? Tak payah amal lah. Siapa dia ajar gitu? Nak masuk syurga dengan rahmat? Iaitu dia tak akidah memang masuk syurga dengan rahmat pasal Allah hak dia nak bagi rahmat, tak bagi rahmat. Tapi kaedah dia, kita atas jalan sabab, cause effect, atas jalan sabab musabab, kena cari jalan sabab rahmat. Tu. Dia kena faham. Ada orang yang kata, masuk syurga pun dengan rahmat dia. Kalau tak semayang pun, dia nak bagi kita masuk syurga, apa salahnya? Kena sesat. Kalau jadi free thinkers ke apa, kalau dia nak bagi kita rahmatnya, tak mustahil untuk dimasukkan kita dalam syurga. Baguslah kepala otak setan. Pergi makan pandai pula cari usaha dari dia. Jadi yang tempat yang syaitan dia adu mubin. Lepas tu nak apa? Jaga. Ni dah tempat-tempat dia nak sesatkan kita. Satu ada orang kena akidah sesat, tapi sembahyang masya-Allah hebat. Sedekah pun masya-Allah, kita pun tak ada duit nak sedekah gitu. Tapi bab ketuhanan rosak, tak pakai. Satu besar pelajaran akidah yang kita kena betulkan. Baik. Betul ke jam tu? Timekeeper. 8 suku. 8.20. Oh, tak boleh jadi timekeeper. Jam wali kan? Dia pass time Oh, masya-Allah. Baca sampai muka surat 20 pun tak sampai 8 suku lagi. Masya-Allah. Situlah dulu. Ketiga. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa dana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
Allahumma salli